Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS ayat 66, ayat 70. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 67 kan? Kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu wa asbahu fi diyarihim jasimin. Maksudnya, dan suara pekikan telah menimpa orang-orang yang zalim, iaitu kaum Samud. Lalu mereka menjadi di negeri mereka mati bergelimpangan. Pengajarannya pertama, semua musibah yang menimpa manusia adalah disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh mereka sendiri. Dan kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Yang kedua, sesiapa yang melakukan kezaliman sama ada mensyirikkan Allah ataupun menzalimi makhluk Allah yang lain, maka dia tidak akan lepas daripada azab Allah. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sehinggalah dia bertaubat. Muka ayat 68. Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Maksudnya seolah
mereka tidak pernah mendiami di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud, mereka telah kufur kepada pencipta mereka. Ingatlah, jauhlah kaum Samud daripada rahmat Allah. Pengajarannya, azab Allah sangat keras dan pedih, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengazab manusia sebagaimana Allah mengazab makhluknya. Yang kedua, sesiapa yang kufur kepada penciptanya, dia menyerupai kaum Samud dan akan dilaknat oleh Allah sampai bila-bila. Ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun wama labisa an ja'a bi'ajlin hanis. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya telah datang rasul-rasul kami, iaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Mereka berkata salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Maka tidak berapa lama Nabi Ibrahim membawa dengan anak lembu yang dipanggang. Pengajarannya pertama, para malaikat boleh berupa manusia. Yang kedua, para malaikat tidak datang kepada para nabi atau rasul, malaikat akan membawa berita gembira. Yang ketiga, disunatkan memberi salam sebelum bercakap dengan sesiapa. Yang keempat, wajib menjawab salam sebagaimana yang diberi atau yang lebih baik daripadanya. Yang kelima, wajib memuliakan tetamu. Dan di antara memuliakan tetamu ialah menghidangkan makanan yang terbaik dan dalam waktu yang singkat.
Okey. Kita sambung tadabbur. Okey, ayat malam ni 70 adalah sambungan kisah bagaimana Allah mengutuskan para malaikat yang tujuan asalnya ialah untuk membinasakan kaum Lut alaihissalam. Tapi dalam perjalanan malaikat nak membinasakan kaum Nabi Lut, para malaikat singgah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Timbul persoalan, kenapa malaikat tak, dia sebenarnya misi malaikat ialah nak menghancurkan kaum Nabi Lut. Soalannya, kenapa malaikat tak terus pergi ke kaum Nabi Lut dan hancurkan mereka? Sebaliknya malaikat singgah terlebih dahulu kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi apa kaitannya? Ada jawapan? Sebagai tanda hormat kepada siapa? Kenapa perlu hormat kepada Nabi Ibrahim? Sebab ketika Nabi Lut pun Nabi juga, dan dia sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hubungan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim? Sepupu ke dua pupu? Sepupu pun bukan, dua pupu pun bukan. Nabi Ibrahim adalah bapa saudara kepada Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak saudara. Jadi kenapa malaikat singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim? Pertama, sebagai menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu merupakan Nabi terbaik di zaman itu. Ataupun lebih kurang, Nabi Ibrahim adalah penghulu kepada kawasan itu. Yang kedua, sambil malaikat datang dengan misi nak menghancurkan kaum Nabi Lut, Allah juga wakilkan pada malaikat untuk bawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu berita gembira kepada Ibrahim ada dua. Apa berita gembira tu? Pertama, iaitu Ibrahim akan dapat anak. Bahkan bukan setakat anak, akan dapat juga cucu. Dua-duanya adalah Nabi. Berita gembira yang kedua, itulah dimuliakan tu, makna singgah dan bagi berita gembira pasal kelahiran anak. Berita gembira yang kedua, iaitu kaum Nabi Lut akan dibinasakan. Bila mereka yang zalim, yang kufur kepada Allah akan dibinasakan, sebenarnya itu adalah berita gembira kepada orang beriman. Kenapa? Sebab bila orang dah jahat, yang zalim, yang kufur akan mati, itu satu kebaikan kepada orang beriman. Tidak akan berlaku lagi kerusakan di atas bumi Allah. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Okey. Setelah para malaikat datang ke rumah Ibrahim, dan Ibrahim segera hidang. Hidang apa tu? Anak lembu. Dalam ayat yang lepas, bi'ijlin hanis. Bi'ijlin hanis. Hanis ni mana? Yang dipanggang. Tapi dalam ayat lain surah Az-Zariyat, bi'ijlin samin. Saminun. Apa makna samin? Gemuk. Jadi kenapa ni? Satu yang dipanggang, yang kedua samin. Dua-dua ni sifat cerita yang sama.
Samin dengan Hanis sifat kepada anak kambing, anak lembu yang dihidang oleh Ibrahim kepada tetamunya. Jadi kalau kita baca surah ni saja tak lengkap. Kalau baca surah Az-Zariyat saja pun tak lengkap. Kena baca bukan dua-dua, 114 surah. Kena tadabbur semua sekali. Jadi pengajarannya apa? Satu, anak kambing yang gemuk. Yang kedua, masakan yang paling sedap, iaitu dipanggang. Pengajarannya apa? Bila tanda kita memuliakan tetamu, kita bagi makanan terbaik. Gemuk, jangan cari kambing yang kurus. Kan? Yang kedua, masakan yang paling sedap, dipanggang. Dan Nabi Ibrahim, kalau kita tengok ayat lepas, Nabi Ibrahim ambil masa tak setelah malaikat datang sebagai tetamu? Nabi Ibrahim ambil masa tak untuk siapkan anak lembu panggang tu? Tak. Sekejap je. Bahkan dalam tafsir dia sebut Nabi Ibrahim tak bercakap banyak. Dia tak bersembang dulu kan, setengah jam baru nak, tak. Sampai je terus dia siap. Pengajarannya, satu, kena bagi makanan yang terbaik pada tetamu. Yang kedua, kena segerakan. Jangan duk bersembang, duk mana bila datang, duk hotel mana, habis setengah jam, kawan tu lapar dah. Kan? Bahkan dalam tafsir juga mengatakan Nabi Ibrahim tak soal pun siapa tetamu tu. Nabi Ibrahim tak tahu siapa tetamu tu. Sebab dalam tafsir ulama kata Nabi Ibrahim ni suka sangat memuliakan orang, termasuklah tetamu. Kadang-kadang ada orang di luar pun Nabi Ibrahim panggil makan. Itu sifat mulia Nabi Ibrahim AS. Okey. Kemudian setelah dihidang, apa berlaku? Falamma, maka tatkala Ra'a, dia melihat, dia ni Ibrahim AS. Dia melihat aidiyahum. Aidi apa dia? Tangan mereka. La tasilu, tidak ilaihi, kepadanya. Kepada apa ni? Ijlin. Tangan siapa ni? Mana dalam ayat lain Ibrahim segera hidang makanan yang paling lazat, paling baik. Kemudian Ibrahim mendekatkan makanan kepada tetamu. Pengajaran juga ialah jangan menyusahkan tetamu. Kalau tetamu duduk kat situ, bawa makanan pergi ke tetamu. Jangan makanan letak kat lain, lepas tu suruh tetamu bergerak bangun pergi tempat lain. Okey? Setelah Nabi Ibrahim letak di depan tetamu, Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan tetamu tak sentuh makanan. Itu maksud la tasilu ilaihi, tak sentuh. Maka Nabi Ibrahim nakirahum. Apa makna nakirahum? Dia nakirah makna daripada ingkar. Nabi Ibrahim seolah mengingkari. Siapa ni? Satu benda yang pelik. Bila kita hidang makanan, tetamu tak makan. Pelik tak? Orang Arab biasa kalau tak disentuh makanan, dia akan syak tetamu tu adalah orang jahat. Kenapa tak makan? Mesti ada niat lain ni. Itu nakirahum. Dia terjemah apa tu? Pelik kepada mereka. Curiga. Pernah tak kita hidang makanan, tetamu tak sentuh? Pernah? Pernah ke tak? Tak pernah. Tetamu tak pernah sentuh ke kita tak pernah hidang?
Okey, wa aujasa. Aujasa apa dia? Aujasa ni dia rasa dalam hati. Dia rasa tapi dalam hati. Dari mereka, iaitu dari tetamu, khifah. Khifah mana? Takut. Dia mula rasa takut. Sebab bila tak makan dia rasa takut. Kemudian bila tetamu iaitu malaikat nampak muka Ibrahim dah nampak takut, terus malaikat memberi reaksi. Mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Jadi pengajaran di sini ialah bila kita tengok orang takut pada kita, apa kewajipan kita? Jangan lagi menakutkan dia. Takut ya. Inna, kata malaikat, sesungguhnya kami ursilna, kami telah diutuskan ila qaumi Lut, kepada kaum Lut. Bila malaikat bagi tahu kami diutuskan, dia tak sebut siapa yang mengutuskan. Tapi Nabi Ibrahim agak boleh faham tak siapa yang mengutuskan? Siapa? Allah. Daripada ayat ni Nabi Ibrahim tahu ini adalah malaikat. Sebab yang mengutuskan hanyalah Allah. Dan Allah mengutuskan dua jenis makhluk je. Satu manusia, yang kedua malaikat. Dan bila malaikat beritahu dia utus kepada kaum Nabi Lut, juga Nabi Ibrahim faham bahawa ini adalah tujuan untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Kenapa? Sebab kaum Nabi Lut terkenal masa itu sangat jahat dan melampau. Kaum yang pertama buat kerja apa? LGBT. Kerja songsang. Jadi bila malaikat diutuskan, pastilah nak binasakan. Takkan nak bagi hadiah pula. Okey. Wa mra'atuhu dan isterinya. Dalam Quran, biasa bahasa Arab kalau isteri apa dah? Zaujah. Dalam Quran, bila isteri dia, Allah tak guna perkataan zaujah. Allah guna perkataan imra'ah. Macam mana kita nak tahu imra'atu makna dia isteri? Kalau imra'atu sandar padanya, maka itu bermakna isteri. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Itu isteri siapa tu? Isteri Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil. Wa imra'atuhu, dan isterinya, isteri Ibrahim. Siapa namanya? Sarah ke Hajar? Sarah. Isterinya qa'imatun, berdiri. Ada bacaan Abdullah bin Mas'ud, jalisatun, isterinya duduk. Tapi bacaan yang masyhur ialah qa'imatun. Ketika malaikat bercakap dengan Nabi Ibrahim, isteri Ibrahim duduk kat mana? Berdiri. Ada riwayat mengatakan duduk di belakang tabir mendengar perbualan. Ada mengatakan qaimah mana berdiri untuk bagi khidmat. Sebab itulah ulama mengatakan daripada kisah ni, ulama mengatakan diharuskan isteri bila tetamu suami datang, dibenarkan untuk isteri berkhidmat melayan tetamu suami. Layan apa? Bukan layan bersembang. Layan
buat makanan, hidang makanan, tengok nasi kurang ke terus tambah. Bukan tukar campur. Kan? Kadang-kadang suami cakap sepatah, isteri cakap 3 ayat, 3 baris kan. Isterinya qaimah berdiri. Fadhahikat. Lalu dahikat apa dia? Dia gembira ataupun suka. Dahikat ni ada dua. Satu, suka yang keluar suara. Yang kedua, suka ibtisam, suka senyum. Jadi isteri Sarah ni suka senyum. Senyum. Kenapa senyum? Tadi ada rasa takut kan? Tiba-tiba senyum. Dia tahu itu adalah, dan utusan itu datang untuk apa? Okey. Bila Allah nak turunkan azab pada sesuatu kaum, patut kita sedih ke kita gembira? Oh, gembira ke? Kenapa kena gembira? Sebab dia buat kemungkaran. Bukan kita doa supaya Allah bagi hidayah. Oh, dah melampau sangat ni. Cuba buka surah Ad-Dukhan. Ayat 28. 28. Okey, ini kisah Fir'aun. Allah binasakan Fir'aun. Lepas tu Allah kata apa? Ayat 28. Kazalika, demikian itulah. Wa awrasnaha, kami telah mewariskannya. Mewariskannya, nya ni balik pada apa? Harta-harta Fir'aun, kebun, tanah, istana. Kan Fir'aun dengan tentera dia semua tenggelam lemas. Jadi harta dia kami wariskannya kepada siapa? Qauman akharin, kaum yang lain, iaitu Bani Israel. Yang panggil apa? Rezeki sepak, tersepak. Terpijak kan? Ataupun diurai runtuh. Lepas Firaun dengan kaum dia mati, Allah kata apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak bakat, tidak menangis ke atas Firaun dan kaumnya yang diazab oleh Allah. Wa ma kanu munzarin, dan tidak mereka ditangguhkan untuk diazab oleh Allah. Jadi apa makna bila Firaun dan kaumnya diazab, mati lemas, Allah kata langit dan bumi langsung tak menangis. Mana apa tu? Langit dan bumi sangat gembira dengan kematian Firaun. Kenapa? Sebab selama ni Firaun dengan tentera dia, dengan konco dia, sentiasa buat zalim dan jahat di atas muka bumi Allah. Jadi bila orang buat zalim, langit dan bumi ni sangat-sangat benci dan meluat. Dan bila mereka itu dimatikan oleh Allah, langit dan bumi gembira dan melompat. Lepas ni tak ada lagi orang buat zalim di tempat ini. Jadi siapa-siapa yang zalim, bila mati, langit dan bumi mengatakan apa? Pada muka. Tapi kalau orang beriman, sebaliknya. Kalau orang beriman, ulama yang mati, langit dan bumi akan menangis. Sebaliknya. Okey, sebab itulah kita balik pada ayat kita tadi. Sebab tu isteri Ibrahim, Sarah, gembira. Gembira disebabkan apa? Orang-orang yang zalim, kaum Nabi Lut akan diazab. Itu satu berita gembira bagi orang beriman. Itu dia panggil apa ni? Al-wala' dan bara'. Al-wala' dan bara' ialah kita wajib suka apa yang Allah suka, dan kita wajib benci apa yang Allah. Bila Allah azab satu kaum, mana Allah benci, dan kita pun kena benci. Jangan ada sikit pun rasa kesian.
Al-wala' wal bara'. Fabasyarnaha. Lalu kami gembirakannya. Gembirakannya. Nya ni balik pada siapa? Kami gembirakannya. Ha? Nabi Ibrahim dengan isteri ke seorang je? Ha. Siapa belajar bahasa Arab? Ha? Ha tu seorang. Perempuan ke lelaki? Perempuan. Makna balik pada siapa? Sarah. Kami gembirakannya, iaitu Sarah, bi Ishaq, dengan masa ni Nabi Ishaq dah lahir ke belum? Tapi nama ni, nama dah ada kan? Pengajarannya apa? Boleh kita cari nama sebelum kita melahirkan ataupun sebelum dapat anak. Jangan pening-pening pasal nama kan. Ada setengah tu dia cari nama pelik-pelik. Lepas tu tak tahu makna, dia tanya ustaz. Bila ustaz jawab, dia tak pilih pun nama tu. Pernah kita cari Google kan. Waktu kadang-kadang malah nak jawab. Simple je nama kan. Ishaq, Yaqub. Apa pelik-pelik nama? Kemudian wamin, dan dari wara' ni belakang. Maksudnya selepas. Dan dari selepas Ishaq, Yaqub. Siap ada nama. Nama anak dan nama cucu siap ada terus. Simple je. Tak payahlah Said Tuan Yaqub, tak payah. Yaqub je. Okey, soalan. Kenapa Allah kata kami gembirakannya Sarah? Bukankah ini juga berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam? Kalau kami gembirakan kedua-duanya, macam mana ayat? Fabasyarna huma kedua-duanya. Tapi nya seorang je, Sarah. Soalannya kenapa? Kuat sikit Siapa? Betul. Salah satu sebabnya ialah Ibrahim dah ada anak, iaitu Ismail. Yang tak ada anak, yang sangat-sangat nak anak ialah, jadi yang sangat-sangat suka dengan berita ni ialah Sarah. Ibrahim dah ada pengalaman. Okey. Semalam kita sebutkan, bagi orang beriman berita gembira ialah dapat anak. Anak yang mana ni? Kita tengok Allah sebut sifat Ishaq dalam surah lain. Cuba buka surah Az-Zariyat. Okey. Ayat Quran ni antara sebabnya, antara tujuannya ialah salah satu nak hiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat ni, Allah kata hal ataka, tidakkah ataka, telah datang pada engkau hadis. Hadis apa dia? Cerita daif, tetamu. Daif dah jadi bahasa Melayu kan? Daif kehormat. Itu bahasa Arab tu. Orang Melayu banyak. Kalau cek tengok perkataan Arab mungkin ada, tak tahulah beratus. Mungkin beribu. Tidak datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang tetamu Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan. Maksud dimuliakan ni ialah sifat mereka ialah mukramin, kiraman katibin. Sifat mereka adalah mulia. Dan ada juga ahli tafsir mengatakan sebab kenapa mereka dimuliakan oleh Ibrahim, sebab
sifat Ibrahim suka memuliakan tetamu. Iz dakhalu alaihi, ketika mana mereka, iaitu tetamu, masuk kepada Ibrahim, faqalu, lalu mereka berkata salaman. Cuba perasan, salaman. Malaikat memberi salam, salaman. Tapi bila Ibrahim menjawab, salamun. Apa beza? Kenapa tak dua-dua salamun? Bahasa Arab. Pak ya. Apa beza salaman dengan salamun? Jangan jawab pada saya. Salaman bari atas ustaz, salamun bari depan. Itu saya dah tahu. Musanna? Bukan. Tak, semua dua-dua tu mufrad. Tengok bahasa Arab. Salaman adalah jumlah fi'liyah. Salaman jumlah fi'liyah. Asal ayat macam ni, nusallimu salaman. Salaman tu dipanggil maf'ul maf'ul mutlaq. Nusallimu salaman beri atas. Jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il. Kalau salamun jumlah ismiyah, iaitu amri ataupun jawabi, jawapanku ialah salamun alaikum. Dalam bahasa Arab, antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah lagi kuat dari segi maksudnya. Maksudnya Allah nak beritahu apa ni? Jawapan Nabi Ibrahim adalah lebih baik dan menunjukkan orang yang menjawab lebih baik daripada orang yang diberi salam. Orang yang memberi salam. Yang bagi salam siapa? Malaikat. Yang jawab salam? Jadi jawapan Nabi Ibrahim lebih baik. Kenapa? Sebab Ibrahim lebih baik daripada malaikat. Yang ayat kita baca semalam. Bila Allah kata, bila kamu diberi salam, hendaklah jawab lebih baik ataupun sama. Jadi siapa yang jawab salam lebih baik, itu menunjukkan dia lebih baik daripada pemberi salam. Okey, itu beza tu. Salaman jumlah fi'liyah, salamun jumlah ismiyah. Qala salamun, tiba-tiba Ibrahim kata apa? Dia jawab salam, kemudian dia kata qaumun munkarun. Ini kaum yang kami tak kenal. Muka tak pernah nampak ni. Tiba-tiba datang rumah aku. Kita kalau tetamu tak pernah nampak kan, tiba-tiba datang, kita hidang terus makanan ke halau terus? Pelik kan? Ini kemuliaan Nabi Ibrahim. Walaupun tak pernah nampak, walaupun tak kenal, terus dia hidang makanan. Kemuliaan Ibrahim. Faragha. Lalu faragha, lepas tetamu datang jawab salam, terus dia bangun. Ibrahim bangun. Ila ahli, kepada isterinya, iaitu Sarah. Maka lepas tu faja'a, fa, semua fa ni. Semua fa. Lalu dibawa datang dengan ijlin samin, anak lembu yang gemuk. Tak ambil masa lama, subhanallah. Saya nak cakap pun, nak tak ada buat yang ni rasa takut je. Sebab apa? Saya pun tak buat ni. Betul tak? Kadang-kadang tetamu nak datang rumah kita, kita fikir, apa nak bagi alasan ni? Betul tak? Bukan nak fikir nak masak apa ni. Mana kita sifat mulia, memuliakan tetamu kurang. Okey, kemudian apa lagi sifat mulia Ibrahim? Wa qarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim mendekatkan hidangan kepada tetamu. Bukan menyusahkan tetamu. Mana tetamu duduk kat situ je, Ibrahim bawa hidangan. Qala ala ta'kulun, kata Ibrahim, kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Ada lagi ayat. Okey. Fa'aujasa minhum.
Lalu bila Ibrahim melihat tetamu tak makan, fa'aujasa minhu khifah. Ibrahim rasa takut. Takut-takut orang jahat ke, nak menipu ke, scammer ke. Minhu, daripada tetamu. Qalu, bila malaikat nampak muka Ibrahim dah takut, mereka berkata, la takhaf. Jangan takut. Wa basyaruhu, dan mereka memberi berita gembira itu kepada Ibrahim. Sebab dia bercakap dengan Ibrahim. Bi ghulamin alim, dengan ghulam. Budak alim. Subhanallah. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Ghulam alim. Ya? Mana manusia yang terbaik ialah manusia yang berilmu. Allah sifat terbaik kalau kita nak didik anak ialah bagilah ilmu. Ilmu apa ni? Pastilah ilmu agama, ma'rifatullah. Jadi cerdik tapi tak berilmu. Cerdik tapi tak kenal Tuhan. Dia tetap jahil. Okey, fa'akbalat imra'atuhu. Maka isterinya Sarah fi sarratin. Sarratin ni menjerit. Bila dengar berita tu, Sarah terus menjerit kegembiraan. Sarratin. Fasakkat wajha. Lalu, ni lagi apa dia panggil? Dia pukul muka dia. Orang Arab kalau dia gembira sangat, dia pukul muka. Terlalu gembira. Gembira bercampur dengan terkejut. Kenapa terkejut? Dia gembira. Aku dapat anak. Tiba-tiba dia ingat. Wa qalat ajuzun aqim. Dia berkata, aku ni adalah ajuz tua, aqim, mandul. Dikatakan ketika ini umur Sarah ialah 90. Cuba kita jumpa nenek 90, kita tahu nenek akan dapat anak. Apa jadi dengan dia? Tak tahu siapa yang pingsan kan? Aku bukan setakat tua tapi mandul. Tak pernah melahirkan anak. Qalu, mereka menjawab, kazaliki, begitulah. Jangan terkejut. Mereka menjawab, begitulah. Qala rabbuki, begitulah Tuhan begitu pada kamu. Aku tukar sampai je. Kamu akan dapat anak walaupun kamu dah tua. Innahu huwal hakimul alim. Allah maha bijak nak bagi anak pada sesiapa. Allah maha bijak. Allah bukan tengok umur tapi tengok keperluan. Kalau orang tua umur 90 penuh anak, Allah bagi. Kenapa? Kenapa Allah bijak? Sebab Allah Al-Alim. Allah maha mengetahui siapa yang patut dapat anak, siapa yang tak patut dapat. Okey, kita satu lagi surah An-Naml. Al-Hijr. Ini kisah Ibrahim dengan Sarah ni disebut dalam banyak surah. Surah Hud, surah Al-Hijr, surah Az-Zariyat, surah Asy-Syu'ara. Okey. Cerita dia lebih kurang, cuma bahasa perkataan berbeza. Izdakhalu alaih, ketika mana mereka masuk. Mereka tu tetamu, malaikat. Masuk kepada Ibrahim, faqalu salama. Lalu mereka memberi salam. Kemudian qala inna minkum wajilun. Terus Ibrahim bagi tahu, kami ni rasa takut pada engkau sebab muka tak pernah tengok. Maka kata malaikat, qalu la taujal. Ayat lain, la takhaf, jangan takut. Yang ni la taujal, makna dia sama. Sebab sini wajilun, sini wajilun. Kami, sesungguhnya kami rasa takut pada kamu. Wajilun. Maka di sini pun la taujal. Jangan engkau takut.
Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Jadi manusia yang anak yang terbaik ialah anak yang alimun, berilmu, ilmu agama. Kemudian kata Ibrahim, abashartumuni, adakah kamu ni bagi berita gembira kepada aku ala an massaniyal kibaru, dalam keadaan kibaru apa dia? Kibar. Kita ada baca doa zikir pagi petang. Ada tak doa zikir pagi petang ada perkataan al-kibar? Min su'il kibar. Awal. Tak awal doa, jangan ambil ujung. Tak awal doa tu sebelum min su'il kibar apa dia? Asbahna wa asbahal mulk wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika minal kasal, wahai Tuhan aku berlindung pada engkau daripada kasal, malas, dan wasu'il kibar. Apa makna su'il kibar? Su'il kibar sama kibar. Aku berlindung dengan engkau daripada kasal, malas. Yang kedua, daripada su'il kibar. Kibar tu tua, kabir. Su' buruk, tua yang buruk. Maksud apa? Nyanyuk. Ada orang tanya saya, Ustaz, pakcik dia ke makcik dia tak ingat dah. Dia kata nyanyuk, ada doa tak? Saya kata doa tu dah terlewat dah. Patut kena baca sebelum nyanyuk. Yang dah nyanyuk saya tak ada doa tu. Okey, fabima dalam keadaan aku telah ditimpa ketuaan. Fabima tubashirun, kamu nak bagi berita gembira apa? Aku dah tua pun. Qalu, malaikat menjawab, kami beri berita gembira pada engkau bil haq, dengan kebenaran. Cerita benar ni, cerita gembira ni daripada Allah, bukan kami. Fala takum minal qanitin, maka janganlah kamu menjadi orang yang putus asa. Jangan tengok kamu umur Ibrahim umur dia 100 lebih. Sarah 90. Jadi kalau tengok umur, kamu akan jadi qanitin, orang putus asa. Jangan. Hukum berputus asa adalah haram. Sebab tu Allah kata, qala, dia berkata, wa man yaqnatu min rahmati rabbih. Tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan ad-dhalun, orang yang sesat. Semua yang putus asa daripada rahmat Allah sesat. Saya dah tak ada harapan dah. Tu tanda-tanda orang yang dah menyimpan daripada kebenaran. Orang Islam sentiasa berfikiran positif. Okey, kita balik pada ayat kita. Bila dia beritahu pada Sarah, dia akan dapat anak. Yang ayat tadi dia kata apa? Dia menjerit kemudian tanpa muka. Ayat ni, qalat, dia berkata, ya wailati, ya wahai, wail, celaka, celakalah aku. Celaka ni maksud dia bukan dia berputus asa, bukan dia tak percaya pada kekuasaan Allah, tapi persoalan yang menimbulkan rasa pelik. Pelik dari segi apa? Adat kebiasaan manusia. Umur 90, mandul, suami 100, tiba-tiba dapat berita akan dapat anak. Ya wailati. Dia terjemah apa tu? Celaka ke? Celakalah aku. A'alidu, adakah? Dia kalau yalidu, dia beranak. Lam yalid, kan? Dia beranak. Kalau aku,
Buang ya lah. Ya tu dia. Buang ya tambah alidu, aku beranak. Tapi ada dua hamzah kan? Satu lagi huruf istifham, soalan. Adakah aku boleh beranak? Adakah aku akan beranak? Wa ana ajuz. Wa ni dia panggil wawul hal. Sedangkan aku ajuzun. Sudah tua. Ajuzin sangat tua. Wahazah dan ini ba'li. Ba'li ni zauji, suamiku. Suamiku syaikhan, tua. Dia kalau dia nak bagi tahu dia tak boleh beranak, cukup dia bagi tahu tentang diri dia. Aku dah tua, aku dah mandul. Apa hal dia cerita pasal suami tua ni? Faham tak? Kenapa dia cerita? Dia nak beritahu dia tak boleh beranak kan? Yang beranak ni dia, bukan suami. Ada tak suami tua tapi isteri muda boleh beranak? Ada. Ada. Jadi bukan salah suami. Pengajarannya apa? Perempuan jangan marah. Saya cerita pengajaran. Pengajarannya ialah perempuan ni dia kalau boleh dia nak biarlah dua-dua bersalah. Bukan aku seorang. Betul? Saya tak tahu, ini tafsir. Tak ada kaitan. Okey. Inna, sesungguhnya, haza, ini, lam ni apa? Pasti. Taukid. Pasti. Syai'un, sesuatu yang pelik, ajib. Okey, adakah tindakan Sarah ni menunjukkan dia tak percaya pada kekuasaan Allah? Tak. Kalau tak, kenapa dia tunjuk terkejut dah? Macam Allah tu tak berkuasa sampai tanpa pipi. Sifat manusia beda. Sifat manusia biasa terikat dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan apa dah? Kalau dah tua, dah mandul, suami pula tua, biasa tak boleh. Tiba-tiba diberitahu, dia terkejut. Terkejut. Bukan tak percaya pada kekuasaan Allah. Sama juga kisah seorang lelaki yang Nabi ceritakan bawa makanan di atas kenderaan keldai, pergi tengah padang pasir, tiba-tiba keldai tu hilang. Makanan semua hilang. Dia dalam keadaan lapar dan dahaga dan tak tahu nak balik. Tak tahu jalan ke mana. Makanan tak ada. Maka dia tak ada fikir lain kecuali mati. Dia duduk bawah pokok, tertidur. Bila tersedar ada keldai dengan makanan. Dia terlalu terkejut. Sebab dalam kepala dia tunggu mati je. Tiba-tiba macam orang hidup orang mati dihidupkan kembali. Dia kata apa? Sebab terlalu gembira tu, dia kata apa? Anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Tuhan, engkau adalah hamba-Ku, aku Tuhan engkau. Kata-kata tu boleh jadi kufur tak? Tapi dia kufur tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia terlalu gembira sampai tersilap. Lebih kurang macam itulah. Jadi Sarah bukan tak percaya pada kuasa Allah, tapi terlalu terkejut dan rasa pelik sebab menjalahi adat kebiasaan. Okey. Habis dah ayat. Kita sambung. Ayat.
Jadi kepada siapa yang dah lama kahwin tak dapat anak, jangan putus asa. Walaupun umur dah 90. Okey, kita baca sikit hadis berkenaan dengan puasa. Hadis 629 berkenaan dengan dianjurkan berbuka puasa dengan tamar dan air. Dia bila dia dah lapar sangat, dia tak pegang buah kurma. Dia mula makan apa dia? Kuih, air dan nasi. Sedangkan makan kurma adalah sunnah Nabi, dapat pahala walaupun sebiji. Daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Maksudnya daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu ingin berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan buah tamar. Nabi suruh hendaklah berbuka dengan buah tamar. Makna kalau kita makan buah tamar ketika berbuka, dapat pahala dan itu adalah ibadat. Sebab Nabi yang suruh. Maka berbukalah dengan jika tiada buah tamar, air sejuk, bukan air sirap. Sesungguhnya air itu boleh menyucikan. Minum air sejuk dulu, lepas tu minumlah air tebu ke sirap ke apa. Dan ada satu lagi hadis Nabi berbuka dengan rutab. Rutab tahu? Kurma yang basah. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, fa in lam takun rutabatun fatumayratun, fa in lam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya, kata Anas, Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa biji rutab, kurma yang basah tu, sebelum baginda solat. Jika tidak ada rutab, maka dengan buah tamar. Dan jika tidak ada juga, maka baginda minum beberapa teguk air. Simple je. Nabi dan sahabat berbuka simple je. Kita yang bersungguh-sungguh kan. Sampai masa tarawih dah pensan lah. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita sambung malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم